Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq bin Yunus, nombor metrik 1812061. Nama saya Irsyad Irfan bin Hamdan, nombor metrik 1812060. Nama saya Abdul Aziz Imran bin Abdul Jafar, nombor metrik 1812065. Dalam video ini, Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang tajuk kepribadian dan kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, tamadun Islam ialah tamadun yang mengutamakan kemajuan dari segi kerohanian dan bergerak seiring dengan kemajuan kebenaran. Okey, bermaksud tamadun Islam ni adalah bukanlah satunya tamadun yang kuno dan mundur. Tamadun Islam telah wujud dengan teknologi dan juga kemajuan kebenaran mengikut peredaran masa dan zaman. Seterusnya, bandar-bandar besar pada zaman itu merupakan pusat tamadun Islam selepas berjaya ditakluk oleh Sultan Muhammad II atau lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi antara bandar-bandar yang terbesar pada zaman itu adalah Madinah di Arab Saudi, Baghdad iaitu Iraq, Cordoba iaitu Spanyol, dan antara bandar yang paling terbesar pada masa itu juga adalah Konstantinopel ataupun dikenali sebagai Istanbul di Turki. Istanbul dikenali sebagai Konstantinopel iaitu sebuah kota yang diasaskan oleh Maharaja Konstantin I pada tahun 330 Masihi, iaitu 200 tahun sebelum keputeraan Nabi Muhammad SAW. Jadi Istanbul ataupun Konstantinopel ini telah wujud lama lagi sebelum kehadiran tamadun Islam lagi. Walau bagaimanapun, kota ini dikatakan telah wujud pada zaman Empire Parsi dan juga zaman Empire Alexander Agung lagi, iaitu sekitar 667 sebelum Masihi. Negara ini memecah kekuasaan Romawi menjadikan Romawi Timur dan juga Romawi Barat. Romawi Barat berpusat di Vatican City dan menjadi pusat penyebaran agama Kristian Katolik, manakala Romawi Timur berpusat di Konstantinopel ataupun yang dikenali sebagai Istanbul dan menjadi pusat agama Kristian Ortodoks. Selepas 11 abad kerajaan Rom berkuasa di Konstantinopel, akhirnya negara tersebut dikuasai penuh oleh Islam selepas tentera-tentera Islam di bawah kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluknya. Maka selepas 11 abad kerajaan Rom memerintah Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membawa bala tentera untuk menakluk Istanbul ataupun pada masa itu dikenali sebagai Konstantinopel. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang biodata Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga sudut kepribadian beliau. Baiklah, yang pertama, biodata beliau. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Murad bin Biyazid. Beliau dilahirkan di Adrianople, terletak antara Turki dan Bulgaria, iaitu ibu kota untuk kerajaan Osmania pada masa itu. Lepas tu beliau dilahirkan pada 27 Rejab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 Masihi. Okey, baiklah. Terusnya ibunya bernama Umar bin Hatun dan beliau juga merupakan Sultan ke-7 daripada kerajaan Osmania. Okey, seterusnya beliau bijak dalam ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu falak dan mantik serta hebat dalam bidang akademik seperti geografi dan matematik serta pakar dalam bidang ketenteraan termasuklah ilmu memanah dan juga strategi peperangan. Beliau juga cekap dalam bidang bahasa kerana beliau menguasai 7 bahasa seperti Turki, Greek, Hebrew, Arab, Parsi, Serbia dan Latin. Terusnya daripada sudut kepribadian beliau, yang pertama ialah seorang yang suka berrahsia. Ini sebagaimana contoh Sultan Muhammad Al-Fatih merahsiakan strategi ketenteraan walaupun kepada panglima terdekat. Dalam menjaga kerajaan ini, Muhammad Al-Fatih iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri pernah menyatakan, jika aku sengaja mencabut satu helai janggutku, maka pasti aku akan mencabutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang tidak mudah berputus asa. Ini kerana di mana
mendapati tentera-tenteranya ramai mati akibat daripada serangan-serangan musuh, dan beliau sentiasa memikirkan idea untuk meneruskan peperangannya, dan dia percaya setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya. Sehinggalah dia meminta tentera-tenteranya untuk memindahkan kapal-kapal tersebut, kapal-kapal peperangannya itu melalui daratan. Dan akhirnya strategi itu menjadi dalam tempoh 1 malam saja sebanyak 70 buah kapal berjaya melepasi rantai tersebut. Maksudnya daripada kawalan musuh lah. Okey, seterusnya seorang yang bertoleransi dan bersikap menghormati. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih melarang tentera-tenteranya dalam menganiaya golongan wanita dan juga kanak-kanak dan orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan itu. Lepas tu selepas dia berjaya menakluki Konstantinopel, beliau membenarkan golongan kanak-kanak ataupun orang tua dan orang yang tidak menyertai peperangan dibebaskan, serta membenarkan tinggal di Konstantinopel atau boleh keluar dari kota tersebut dengan jaminan keamanan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga turut melantik ketua bagi komuniti Kristian Istanbul. Okey, baiklah. Yang terakhir, seorang yang tawaduk, iaitu merendah diri. Hal ini digambarkan ketika pembinaan tembok Rumilah Hisari, tinggi 20 hasta, lebar 9 hasta, panjang 5,000 hasta. Baginda membuka serban untuk mengangkat batu dan pasir bersama pasukan-pasukan yang lain. Maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini campur tangan dalam membuat tembok Rumilah Hisari itu bersama tentera-tenteranya yang lain. Lepas tu Sultan Muhammad Al-Fatih juga seorang yang sentiasa berbincang dengan orang-orang bawahannya sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan dengan hal kenegaraan. Bahkan baginda menerima pendapat daripada seorang pengawal istana. Baginda juga turut sangat cintakan ulama dan akan merujuk gurunya, iaitu Syekh Syamsuddin Al-Wali sebelum membuat sesuatu perkara. Saya akan menerangkan tentang kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam memimpin. Yang pertama, beliau seorang yang unik dan pintar. Contohnya, beliau fasih dalam 6 bahasa asing, iaitu Turki, Greek, Hebrew, Arab, Parsi dan Latin. Yang kedua, beliau mempunyai pemikiran yang strategik. Contohnya, beliau mengarahkan untuk membina peralatan perang moden seperti meriam besar. Beliau juga mengenal pasti ketebalan dinding bagi mencipta meriam yang sepadan untuk menghancurkan tembok dinding Konstantinopel. Seterusnya, beliau juga pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya, melancarkan serangan apabila penduduk Byzantine sedang mempertikaikan raja mereka. Yang ketiga, beliau mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif. Contohnya, beliau mengepung Konstantinopel sambil menghalakan meriam diraja Osmaniyah ke arah pintu kota. Beliau juga memberi idea untuk mengangkut kapal ke atas gunung. Kemudian diluncurkan semula ke perairan Teluk Tanduk Emas bagi membendil dinding pertahanan belakang kota Byzantine. Seterusnya, kita akan masuk pada kesimpulan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Seterusnya, walaupun beliau adalah ketua seluruh umat Islam pada zaman itu, namun beliau seorang yang berjiwa rakyat. Kita juga perlulah bersama-sama teladani kisah
mereka yang terdahulu yang sanggup mengorbankan harta dan jiwa mereka bagi demi Islam yang tercinta. Kita juga haruslah menjadi orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Saya dan rakan-rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.